المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. Sesungguhnya segala orang yang diambil nyawa mereka itu oleh malaikat-malaikat tertentu zalimi anfusihim dengan keadaan mereka sendiri menganiayai diri mereka. Qalu, mereka itu akan disoal oleh malaikat, fima kuntum, untuk apakah hidup kamu, wujud kamu di muka dunia ini? Untuk apakah kamu wujud di muka dunia ini? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka itu menjawab balas setelah mereka sedar bahawa mereka bersalah di muka dunia. Kunna mustad'afina fil ardh. Kami ini golongan orang yang tertindas dan ditindas di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Malaikat jawab soal balik, bukankah bumi Allah Ta'ala ni begini luas? Kenapa kamu tidak berhijrah? Kenapa kamu tidak tinggal tempat yang kamu ditindas? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Allah menyebut orang-orang ini tempat tetap mereka ialah neraka jahannam wa sa'at masira, dan neraka memanglah tempat yang paling buruk untuk diduduki oleh manusia. Illa al-mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan. Kecuali orang-orang yang ditindas tadi terdiri daripada golongan orang laki-laki yang benar-benar tak bermaya, wan-nisa', dan juga perempuan-perempuan, wal-wildan, begitu juga anak-anak kecil. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Golongan ini memang tidak mempunyai daya upaya untuk mengelak diri, wala yahtaduna sabila, dan golongan ini juga tidak mempunyai jalan untuk melepaskan diri. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Golongan tadi, golongan ini yang lemah sungguh ni, mudah-mudahan Allah akan maaf dosa mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah memang suka memaafkan kesilapan hamba yang benar-benar lemah. Ghafuran, suka mengampuni dosa dia. Faulaika
Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Mana-mana orang yang berhijrah di jalan Allah, dia akan dapati di muka bumi ini rezeki yang banyak dan tempat yang luas. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Mana-mana orang keluar daripada rumah dia dengan niat berhijrah kepada Allah dan Rasul, thumma yudrikul maut, kemudian di tengah-tengah tu dia ditemui oleh mati, mereka ditimpa oleh kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sesungguhnya pahala orang ni adalah jaminan daripada Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Taala memang suka mengampuni lagi amat kasih yang belas pada manusia tertentu. Sadaqallahul azim. Para hadirin semua, ayat yang kita baca hari ini kebetulannya bersambung apa ni sesuai dengan bulan yang kita masih ada lagi sekarang ini, bulan Muharram. Walaupun Muharram telah berakhir, bulan akhir benar ada Muharramnya. Dan Muharram ini terkenal di kalangan orang Islam sedunianya sebagai bulan hijrah. Walaupun mengikut ceritanya, hijrah ini tidak berlaku pada bulan Muharram, dia berlaku pada bulan Rabiul Awal juga. Jadi bulan Maulud tu, bulan Nabi beranak pun bulan Rabiul Awal, dan bulan hijrah pun bulan Rabiul Awal juga. Tapi orang Islam sedunia mengira bahawa bulan untuk kita nak mengingati hijrah ni ialah kita kira bulan Muharram. Kerana bulan Muharram ni sejak zaman-zaman lagi, zaman jahiliyah hari itu lagi dikira kepala tahun bagi manusia Arab zaman hari itu. Maka orang Islam sedunia terima bulan Muharram ni sebagai bulan hijrah, kerana dia dijadikan kepala tahun bagi orang Islam, dengan tujuan nak masuk dalam kepala orang Islam. Jangan sekali-kali duduk dalam keadaan hina, dina, dengan tidak ada berfikir, dengan tidak ada berikhtiar untuk mengelak diri daripada kehinaan. Dan kehinaan yang paling hina atas manusia di muka dunia ni bukan masalah lemah ekonomi, bukan masalah apa. Kehinaan yang paling teruk sekali ialah kehinaan duduk dalam keadaan syirik. Cara berfikir yang dibawa oleh Islam dengan cara hak manusia duk amal, duk best selama ni tu belai sangat. Bila mari Islam tu banyak dia ubah cara manusia berfikir. Belum daripada mari Islam, dan sekarang ni pun nak balik semula juga kepada cara berfikir jahiliah. Belum pada mari Islam, orang menganggap bahawa hina-hina ni orang miskin, orang apa lagi bodoh, orang tak ada pelajaran, orang hina, orang miskin, orang hina, orang apa lagi. Ni cara berfikir mengikut cara Islam, mengikut cara belum pada Islam. Bila mari Islam, dia ubah banyak perkara. Dia ubah cara berfikir. Cara berfikir bagi orang Islam ialah kehinaan ini ialah kita duduk dalam keadaan syirik. Bila kita duduk dalam syirik, walaupun kaya tapi hina, walaupun kita bijak hina. Kenapa? Kerana kita tidak kenal diri kita sendiri. Bila kita bersyirik dengan Allah Ta'ala, arti kita tidak kenal kita ni siapa. Kalau manusia ni kenal diri dia tidak bersyirik. Kerana manusia dia wujud di muka dunia ni untuk berjunjung amanah Tuhan. Allah Ta'ala tidak buat orang seorang kecuali ada tujuan dia. Tujuan dia ialah liya'budu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak buat seekor jin seorang orang, baik orang tu Melayu, kau Cina, kau India, kau Inggeris, kau siapa sekalipun, sifat kata orang tidak lembu kubah. Aku buat tujuannya liya'budun, supaya jadi hamba aku. Bila kita ni jadi hamba Tuhan, maka berarti kita muwahhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Mengesahkan Tuhan maknanya kita kira Tuhan ni tak ada lalu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila orang ni tidak dalam keadaan muwahhid, bukan bersyirik pada Tuhan pun dia kira Tuhan dia juga, harta pun dia kira Tuhan dia juga, orang pun dia kira Tuhan dia juga. Pah ke tokong, pah ke berala, pah ke langit bumi, barang tak ada nyawa, bahkan barang tak ada akal. Sebab setengah-setengah agama tu buat anggap lembu ni Tuhan, sedangkan lembu tu enggak lembu lah maknanya. Kita orang Melayu bukan nak sopah orang, kita kira Melayu pasal belakang lembu, jadi hina je. Barang yang begitu hina pun
Bagi setengah-setengah orang dianggap Tuhan ilmu. Jadi oleh yang demikian, ketika tu manusia duduk dalam keadaan hina, habis hina. Kerana kita orang yang Tuhan buat untuk jadi koli dia tahu-tahu dia jadi koli bagi makhluk. Sedangkan makhluk ni Tuhan cadang untuk jadi koli kita. Allah Ta'ala buat lagi bumi ni untuk jadi koli kita. Kalau tidak kan, muhir langit, mungkin nak buat turun hujan. Muhir bumi, mungkin nak buat turun makan, buat tubik. Tumbuh-tumbuhan makan. Supaya manusia ni sebenarnya. Muhir kubah, mungkin nak siap daging, mungkin nak siap susu untuk jaga manusia. Muhir kayu-kayu bukit, mungkin nak siap molek cadang ikut manusia mudah buat rumah, mudah buat berapa. Jadi manusia ni kira raja atas muka dunia ni. Dan segala makhluk lain ni adalah koli bagi manusia. Ya Tuhan sebutlah Qurannya, sakhara lakum, khalaqalakum, sakharakumul lail wan nahar. Allah Taala kerah langit dan bumi untuk muhir manusia. Mana kita manusia ni sepuluh raja atas muka dunia. Baik manusia Melayu, baik manusia Arab, baik manusia mana pun, banding dengan makhluk-makhluk lain, kita ni raja. Dan segala makhluk lain, bukit, buka, kayu-kayu, lembu kubah, ikan daun, ikan laut, burung beriak, semua ni Tuhan buat untuk kesenangan kita. Tiba-tibanya dengan sebab kita bersyirik, maka dengan tidak sedar kita ni pula terbalik jadi koli bagi benda yang sepatutnya dia jadi koli kita. Sebab itulah dalam ayat ni sebut, bila manusia dekat nak mati dan mari malaikat nak cabut nyawa dia, malaikat kenal butir mata manusia ni manusia bersyirik dengan Tuhan, maka malaikat tanya, fi ma kuntum, hei manusia, hidupmu di muka dunia ni kerja berapa? Sepatutnya mu tidak jadi lagu ni. Aku mari nak ambil nyawamu ni, ajak turun di rumah kak, nak julemmu, nak junjungmu, nak wi hormat, nak wi tabik ke muka mu ni orang tidak lembu. Tahu-tahu mu ni lembu. Kenapa? Mu bersyirik. Bila mu bersyirik, aku nak tanya mu, fi ma kuntum, untuk apa mu hidup ni? Hidupmu kerja berapa jadi lagu ni semua? Ada satu soalan daripada malaikat malakul maut, ia tak ada siapa dia tahu benda dia daripada Allah Ta'ala seorang. Dan kita terpaksa tahu benda ni kerana Allah Ta'ala beritahu melalui wahyu. Semua manusia di muka dunia ni dia tidak tahu malaikat-malaikat ni berapa. Kalau tidak kerana Islam, mana ada manusia boleh tengok malaikat, boleh berapa malaikat, boleh tahu malaikat, tugas malaikat, fungsi malaikat ni berapa dia kalau tidak melalui wahyu. Jadi dalam ayat ni Tuhan ayat, segala innal ladzina tawaffahumul malaikatu, segala orang yang malaikat mematikan dia, zalimi anfusihim, dia mati itu dengan keadaan orang ni buat nyanyi ke diri sendiri. Malaikat mari ambil nyawa, seksa apa nama ni, dan orang yang dia ambil nyawa tu ada bahasa jenis orang yang buat nyanyi ke diri sendiri. Buat nyanyi ke diri sendiri. Buat nyanyi ke diri sendiri ni sikit lagi dia sebutnya, sebenarnya orang ni orang ni orang teranyaya. Biasanya kita ni teranyaya. Hakikatnya orang ni buat nyanyi ke diri sendiri. Diri sendiri ni kenapa? Pertamanya, orang lagu ni orang yang membiarkan diri dia dibuat nyanyi oleh orang lain. Mana ada setengah orang di muka dunia ni, orang buat nyanyi belah mana, orang buat kenak dia setara mana, tindak setara mana pun dia duk juga tahan belakang orang panggil. So, yang keduanya, orang macam ni akhirat kelak Tuhan berbunuh neraka. Jadi orang lagu ni betul-betul buat nyanyi ke diri sendiri. Sebab tu Tuhan kata, segala orang yang ada di antara orang di muka dunia ni, bila malaikat pergi ambil nyawa dia, tahu-tahu dia buat nyanyi ke diri sendiri. Buat nyanyi ke diri sendiri kerana dia biarkan orang jahat tekan dia. Atas dunia ni banyak jenis jahat. Jenis jahat bidang ekonomi, orang panggil jenis kapitalis. Jenis kapitalis ni jenis manusia nak kau ke dia seorang rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada orang tu orang ni. Allah Ta'ala buat orang, dia bajet Tuhan ni ada dah. Untuk mamak banyak ni, untuk ni banyak ni, untuk ni banyak ni, untuk banyak ni. Mari sistem kapitalis ni kau habis. Allah ke dia menyebabkan orang jadi kebuluran, menyebabkan orang jadi miskin habis. Dengan keadaan dia buatkan nak orang pun dia duduk dia. Tak kata apa, tidak melawan. Tidak buat pakatan untuk melawan. Tidak usaha untuk melawan. Itu orang panggil jahat dari segi ekonomi. Tak banyak mana. Tak setara mana. Tapi setengah lagi tu jahat dari segi akidah. Kita nak manusia yang dijadi Allah Ta'ala untuk memegang
satu kaedah iaitu megang ubudiyah. Tidak benar. Ada golongan lain tidak benar kita melaksanakan akidah kita tidak benar. Tiba-tiba bila-bila orang tak benar kita menggunakan akidah Islam pun kita duduk dia juga. Arti kita juga wayaknya ke diri sendiri. Wayaknya kerana kita duduk lok orang sekat tahu dah barang orang ajar tak betul, kita duduk lok juga. Kita tahan belakang juga. Yang keduanya, akhirat kelak kita masuk neraka pula. Jadi betul-betul kita ni wayaknya ke diri sendiri. Sebagaimana orang tak makan, wayaknya ke diri sendiri. Sebagaimana orang jemur diri, dia tengah tari, wayaknya ke diri sendiri. Begitu juga orang ni duduk atas muka dunia ni, kira juga, usaha juga supaya dia masuk neraka di akhirat. Tak ada pasal-pasal usaha masuk neraka. Ini orang panggil wayaknya ke diri sendiri. Baik, orang lagu ni waktu malaikat nak ambil nyawa dia, maka malaikat kenal dah corok butir mata jenis lagu ni dia apa orang panggil ni jenis neraka. Maka dia tanya fi ma kuntum. Pak cik baik kerja berapa hidup ke muka dunia hingga sampai jadi begini mu, jadi kafir kau jadi musyrik kau jadi berapa. Jawab dia nya qalu kunna mustad'afina fil ard. Jawab orang yang akan diambil nyawa ni nak jawab dia nak tabrir ataupun nak justifikasi, nak memolekkan mana malaikat mu tak satu tuduh kat aku gitu mu. Aku ni ada dalil. Dalilnya apa dia? Yang aku jadi gini, kunna mustad'afina fil ard. Kami ni orang-orang yang dipandang lemah di muka bumi. Ataupun kita panggil kami ni golongan yang ditindas. Kami tak boleh nak buat sebagaimana Islam ajar kerana kami ditindas. Kami disekat, kami dihalang, kami jadi bila orang sekat-sekat apa kata salah, payah-payah apa kata umum lah. Itu dia duduk. Jadi orang lagu ni akhirat kelak dia berdalih bahawa dia ni lemah. Bila dia dibuat lemah maka dia pun tahan belakang. Ikut orang nak buat, ikut orang nak sekat, ikut nak bergapo. Baik. Bila dia buat dalih lagu ni, malaikat akan tanya dia balik. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat tanya, apa yang jawab lagu tu? Kan bumi Tuhan ni luar. Mu kena tindas tu pasal mu duduk sini lah. Tak ada dah cadangan nak pergi duduk saing orang orang sebenar. Ini semua ni seniran kepada orang Mekah yang satu masa dulu tidak berhijrah kepada Madinah. Kenapa? Kerana saya nak tinggal rumah. Kalau pergi ke Madinah nak pergi duduk mana? Bahan nak bini aku duduk mana? Makan minum aku lagu mana? Iya tak iya pakai duduk di Mekah. Walaupun duduk Mekah tu betul-betul hanya ke diri sendiri. Kerana bila duduk Mekah, arti rela duduk di bawah kerajaan kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal. Segala syiriknya, segala kezalimannya, segala apunya semua ada berlaku di bawah kerajaan kafir Mekah ni. Maka dia pun payah-payah tak pakai duduk di Mekah. Kenapa? Walaupun dia tidak boleh buat sebagaimana yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada manusia, iaitu nak menegakkan Islam, kita panggil ketika tu, ya sepatutnya dia hijrah daripada Mekah ke Madinah turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ini jenis orang yang tak boleh duduk dengan keadaan hina dina. Dan itulah ajaran Islam pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk dalam keadaan hina tak boleh. Kita mesti berikhtiar, kita mesti usaha melawan. Satu daripada cara melawan hak lalu lusuk sekali, hak orang panggil pilihan terakhirnya ialah tinggal Mekah. Nabi Muhammad tinggal Mekah. Sahabat-sahabat Nabi beratus-ratus tinggal Mekah. Bukan tinggal Mekah tu tinggal rumah saja dah. Tinggal rumah, tinggal harta, lembu kurban ada sekar dua, tinggal ayam itik ada sekar dua lagu, tinggal anak isteri ada, tinggal tok tua, tok besan, adik ipar, gapo, sahabat anak, pelanggan, kedai, gapo tinggal belakang. Kenapa? Kerana tu tugas yang diajar oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kita kena reti duduk atas bumi Tuhan ni bukan senang. Sebagaimana kita hidup rumah orang. Kalau kita tupai duduk rumah orang senang kita pakai. Mula-mula siapa tu bolehlah makan nasi sepinggan, teh sawit, tapi lama-lama tuai rumah akan benci kepada kita. Kenapa? Kerana kita duduk saja, kita tak buat benda sepatutnya kita buat. Kalau kita pergi duduk rumah orang, bangun pagi celak mata, pergi nyaku tanah dia, pergi norai getah dia, tak apa, saya duduklah. Tapi orang tidak begitu. Begitu kita lah ni, kita ni tupai duduk atas bumi Tuhan. Tupai duduk di bawah ukut langit Tuhan. Tupai minum air hak Tuhan buat. Tupai makan putih beras hak nasi yang Tuhan buat. Tupai nyawa dengan udara Tuhan buat. Jadi bila kita menupai belakang, boleh kau sedap duduk kau kita duduk dengan keadaan tidak buat, tidak bekerja sebagaimana Tuhan punya bumi, Tuhan punya langit, Tuhan punya udara, Tuhan punya berapa-apa. Jadi kalau kita berasa tak sedap duduk rumah orang dengan duduk saja,
tak tolong buat kerja-kerja hak tuan rumah nak, kita juga mesti faham bahawa kita jangan sedap duduk atas bumi Tuhan. Jangan fikir mentah rumah ni tanah-tanah aku ada gerai betul benar. Ni rumah aku ni ada gerai. Ni gapo lembu aku ni ada surat cap gapo jabat hayat. Ini kiraan kita. Kiraan kita sama kita tanah kawan. Tidak tanah demo. Gerai kenapa? Gerai dalam kawan. Adakah bila kita dapat gerai sekeping tanah kita maka tak jadi tanah Tuhan lah. Tanah Tuhan. Udara hak Tuhan, segala-gala hak Tuhan dia beri pada kita tanah sekeping ni untuk kita jaga dengan penuh amanah. Begitu juga lah harta piti, walaupun mana dalam poket kita, dalam bank kita berapa mana banyak sekalipun, walaupun panggil piti duit kita kerana akaun nama mu, tapi bagai ni bagai Tuhan. Tuhan beri pada kita untuk amanah. Amanah dijaga ni ada kaedah dia. Sebagaimana kita pinjam kereta orang, walaupun polis tanya kereta siapa ni cik? Kereta saya. Kereta ni kereta orang, kita pinjam sekejap. Tuan kereta ajar pada kita kena jangan muat barang, jangan itu kalau ada, kalau begitu, kalau begini kena kalau kotor berapa basuh apa semua sekali. Jadi begitu para hadirin semua. Sebab itulah kita duduk dalam muka dunia ni ingat molek. Jangan buat sesuatu yang bercanggah dengan amanah Allah Ta'ala. Ya kalau timbul masalah sekatan dan halangan, kewajipan kita mesti usaha supaya berusaha mengelak diri daripada segala kezaliman dan sebagainya. Sebab tu kalau tak boleh buat juga pergi kapal lain. Di kampung lain orang panggil hijrah, supaya kita bila duduk kampung lain tu kita pergi cari kampung ya sehaluan dengan hak Tuhan. Orang kampung tu jenis orang ya berusaha buat sepuluh hak Tuhan. Dah kampung kita ni jenis orang yang tak si buat sepuluh Tuhan, pergi kampung lain supaya dapat bersatu, membiak besar. Dan Nabi kita Muhammad SAW dia tahu dah duduk Mekah tak nak buat apa dah. Duduk 13 tahun boleh orang tak banyak mana. Baiklah aku pergi ke cari tempat di sebuah tempat lain namanya Madinah. Kerana sebelum daripada Nabi kita pergi ke Madinah, Nabi kirim dah orang-orang tertentu dan orang Madinah mari jumpa dengan dia waktu ambil haji, beri kursus, beri kuliah, beri apa semua sekali. Pak Nabi juga kirim orang dia pergi ke Madinah. Bila nampak orang Madinah ramai dah penyokong Nabi, maka Nabi tinggal harta benda, rumah tangga, anak, bini tinggal belakang di Mekah, pergi ke Madinah dengan tujuan nak bersatu satu tempat, menjadi tapak penting untuk membentuk sebuah masyarakat Islam yang kita panggil ni kajian Islam. Begitu kat tempat kita lah ni pun. Selain kita ni bergantung dengan Nabi Muhammad SAW, kalau kampung kita ni ada orang yang bahasa jenis tak suka pada Islam secara syumul, tak suka pada Islam secara menyeluruh, nak pilih-pilih hak setuju dengan hak tak setuju, kita tahu dah sana kita ni pandai pada Tuhan lagi, hak kena hak ni hak molek, hak tu tak kena Tuhan, tak pandai aku pandai aku lagi. Jadi, kalau kita duduk atas dagu ni kita mesti berikhtiar, kita membentuk orang semua seperti kampung supaya orang itu semua apa ni faham Islam secara semua. Kalau tidak begitu tak ada sebab kita duduk kampung tu melak. Kalau kita terpengaruh dengan dia pula, tak ada sebab duduk kampung tu, pergi carilah kampung lain, beli rumah, jual rumah kau, pergi saja kau misalnya kampung tanah sekeping ni saja, pergi duduk kampung lain yang orang kampung yang kedua ni orang yang benar-benar bersama. Kalau tidak begitu nak masuk lubang kubur, Tuhan tanya, muduk tamu kau ni kerja berapa? Nak ke semaya aja mengertinya, muka lain dah hukum syariat lain mutasin, kerja berapa? Lagu tu ke tujuan Allah Ta'ala buat mung di muka dunia? Para hadirin semua, dalam hadis qudsi ada satu hadis apa namanya, bunyi laulaka ma khalaqtul aflaka, laulaka ma khalaqtul aflaka. Kau tidak kerana mu Muhammad, aku tidak buat langit bumi. Langit bumi yang begini besar, begini hebatnya aku buat tak ada sebab lain, sebab ada rancangan aku yang nak buat mu. Kalau awal lagi tak ada rancangan nak buat mu langit, aku tak buat bumi, aku tak buat, aku duduk sorang begitu senang. Itu sebab tu Nabi Muhammad ni orang panggil Nabiyul Laulak. Gelaran sebutnya Nabiyul Laulak. Laulaka ma khalaqtul aflaka. Kau tidaklah kerana mu Muhammad aku tak buat langit bumi dengan cakrawala, dengan bintang, dengan udaranya, dengan segala apa atas muka dunia, aku tidak buat kecuali kerana mu. Orang dia bisa semua sebagaimana orang besar bila nak naik kampung kita gak tersiap dengan gola melah lembu 3 ekor, siap dengan kemah, siap dengan tarik tali ikut bira tu, dengan gong gendang, dengan keroh orang, dengan segala minyak tar baru apa semua sekali ni, semua ni beratus ribu punya kesiapan ni pucuknya kerana si A tu nak mari, orang besar nak mari. Jadi kalau tidak kerana orang besar tu nak mari ke kampung ni, tak ada ni kampung ni lembu orang tak sembelih, kemah orang tak pasang apa semua sekali.
Semua sekali kesiapan dia buat job bola-bola sungguh orang seperti kapur ni kerana nak sambut orang tu mari, orang tu akan mari. Orang besar nombor 1 ke nombor 2 nombor 3. Begitu juga Allah Taala buat langit, buat bumi ni kesiapan untuk kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala nabi-nabi lain, nabi-nabi Musa, Nabi Isa, Nabi berapa ni orang panggil jawatan kuasa penaja ya. Nabi Musa, Nabi Isa, orang tu orang dengan Namrud, dengan Firaun, dengan Nabi berapa semua ni jawatan kuasa penaja untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia besarnya. Sebab tu kita tak dasar ni para hadirin semua, bila kita berasa kita ni jadi umat Nabi Muhammad tu berasa lega lah. Setengah orang tak ada berasa apa. Kalau ada piti banyak yang berasa lega. Jadi umat Nabi Muhammad kau jadi umat berapa? Kafir kau mukmin kau tak jadi apa? Kafir asal piti banyak. Setengah orang lagu tu. Itu lah orang. Orang lagu ni kira orang salah. Kewajipan kita hak betul ni dakwah dia. Jangan biar dia salah. Kalau Allah Ta'ala buka pintu hati kita, boleh mengenali hak molek. Takkanlah Allah Ta'ala kedekut untuk nak buka pintu hati dia juga. Sebab itulah usaha. Kalau usaha tak berjaya juga, tinggal kapun tu, pergi kapun lain. Dr. Yusuf Al-Qadawi tulis sebuah kitab akhir ni, nama Fiqhud Daulah fil Islam. Fiqhud Daulah. Fiqh daulah. Kita ada fiqh ibadat. Kita ada fiqh ekonomi. Kita ada fiqh rumah tangga, dan kita ada fiqh daulah negara, fiqh bernegara. Dia tulis latunya la ni hijrah ke Madinah dah. Tapi hijrah sama, hijrah ke mana dah? Hijrah kepada kumpulan Islam. Mana-mana orang yang belum lagi bersama dengan golongan Islam, hijrah. Tinggal segala kumpulan nasionalis, kumpulan sosialis, pragmatik, gapo tinggal, pergi bersama dengan kumpulan Islam. Hijrah bersama kumpulan Islam. Tu dia duduk. Orang yang reti keadaannya begitu duduk. Harta benda orang lain ni pagi ekonomi ni satu sen tak ada rega. Kalau harta dan ekonomi ni tidak membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu taala. Sebab tu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi tinggal harta dia di Mekah. Kenapa? Kerana duduk tunggu harta ni dia tidak berhijrah ke Madinah, tidak sampai ke mana-mana kedudukan kita. Tu faham boleh. Baiklah. Tuhan kata segala orang yang dekat mematikan dia dengan keadaan wayangnya ke diri sendiri, mereka akan menyoal fima kuntum, untuk apa hidup kamu di muka dunia? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Jawab orang tadi, kami semua ni terdiri daripada golongan yang disekat, yang ditindas, yang dihalang di muka bumi. Kami tak lagi kuana kerana orang nyanyi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Jawab malaikat balik, bukan ke bumi Tuhan yang luas. Apa yang kamu duk tepung, duk selembek di kapur ni saja? Keperluan kamu hijrah kapur ni pergi kapur lain, hijrah negeri ni pergi negeri lain, boleh? Bukan apa kamu tak buat. Fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang-orang ni Tuhan kata apa nama ni? Denda dia di akhirat kelak akan diletak dalam neraka jahannam. Rumah tangga dia neraka jahannam. Wasa'at masira. Cara Tuhan sebut dia semua ma'wa. Faulaika ma'wahum jahannam. Orang-orang ni orang duduk kapur dengan keadaan tahan belakang, ikut orang nak ajar berlaku, ikut orang nak buat berlaku tak ada dah ikhtiar untuk nak menentang bagi mencari jalan yang sebenar ni. Orang ni di akhirat kelak akan diberi rumah sebuah, namanya neraka jahannam. Ini cara Tuhan torture, Tuhan buat perli. Dia perli ni satu daripada cara dakwah. Satu daripada cara dakwahnya ialah kita perli orang. Sekiranya perli itu berguna. Kalau perli orang pan tak apa dah, tak sah perli. Jadi segala teknik yang manusia buat, cekak ke berapa di muka dunia, semua boleh digunakan untuk dakwah berlaku. Sekiranya tepat dia ni tak jadi kalau tidak perli. Perli. Dia ni tak jadi kalau perli lawan balik. Tak sah. Cara tu banyak. Jadi sekarang ni Tuhan perli orang. Dah musaya aku rumah sangat gak. Siapa kata tak segi hijrah sekali dengan Muhammad, tak segi cari Islam gak. Tak apalah. Dah saya aku rumah atas dunia ni tunggu rumah. Akhirat kelak pun aku nak pergi rumah ikut kamu. Saya molek dah rumah ni. Nama rumah ni neraka jahannam. Tu setengah-setengah orang tu ayat. Tak boleh main lagu ni maknanya. Wasa'at masira. Dan Tuhan kata rumah tu rumah dah aku cadang kamu, tapi rumah ni bahasa jenis rumah dia tak boleh duduk. Tuhan kata rumah kita ni rumah orang panggil ada makan,
Ada tempat tidur, ada bilik air, ada tempat tetamu, ada tempat guling, galuk, gapo tu orang panggil rumah. Lah kau pergi situ panas, pergi sini asak, pergi situ makan, gapo panas perut, panas gelepar rumah. Gapo lagu ni? Tapi Tuhan kata, tak apalah, lagu ni lah rumah aku cadang kamu ni. Mu nak buat rumah sendiri tak boleh. Dah nak kita bayar kayu, gapo tak ada, kayu pun tak ada, semi pun tak ada, gapo. Hok adanya hok aku siap ada. Syurga sah ni aku so. Pilihlah mu nak mana. Syurga ni pun aku cadang kamu juga pada orang yang pernah lelah. Tu aku kata nafsumu aku cadang juga rumah sebuah, iaitu rumah namanya neraka jahanam. Dan neraka jahanam ni kau ada wasa'at masira, tempat yang paling hudud, tempat yang paling buruk, tempat yang paling cemas untuk ditinggal oleh manusia. Fikir sendirilah. Mu ada otak, aku punya otak segopal, fikir sendiri. Illa al-mustad'afina min ar-rijal wan nisa'i wal wildan. Pada hari ini juga lah, Nabi Muhammad hari itu ajak orang berhijrah daripada negeri kafir pada negeri Islam. Kita lah ni ajak orang berhijrah daripada parti-parti, kumpulan-kumpulan yang membawa manusia pada syirik dan sebagainya, bawa pada grup Islam, parti Islam, apa semua sekali. Itu dia. Tak terima, cuba rakyatkan, tak kena dua ni. Kalau tak kena tu kerana takut kena tukar, takut gapo, itu bukan alasan. Dan mu boleh buat alasan tu kawan je. Tapi depan melekat lah kau, depan melekat seksa, alasan tak jadi kerja. Tu agak, kalau kita kata rakyat, melekat tanya apa yang mu tidak bersama dengan gerakan Islam. Takut kena tukar. Oh gitu deh. Tak apalah kalau setara tu. Maknanya gitu dulu. Biar hujah kita royak kat orang lain ni serupa dengan hujah kita cadang nak royakkan melekat dan royak Tuhan di pada masyarakat. Itu dia duduk. Dan benda hak pakar kerja di pada masyarakat ialah benda hak Nabi Muhammad ajar. Hak Nabi Muhammad ajar, hak tu hak berguna di depan Tuhan di akhirat kelak. Jawab tak serupa, mungkinnya dia dan aku. Allah susah dia ni. Hak lagu ni lah dalam surah An-Ma'itasah. Dalam surah An-Ma'itasah tu apa nama ni Tuhan sebut sungutan orang kafir. Bila siapa di pada masyarakat orang kafir bersungut dia. Hujah benar tu. Dzalikal yawmul haqq wa man syaa'a ittakhadha ila rabbi sabila. Inna anzarnakum 'adaban qariba. Aku nak beri izar. Aku nak beri amaran kepadamu, Tuhan kata, azab yang dekat, iaitu yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, iaitu ketika hari manusia boleh tengok belaka sebanyak mana hak dia buat di muka dunia kita. Bila siapa kita di akhirat kelak, raja di istana ko, MB di pejabat ko, koprak di gedung dia ko, ketika tu Tuhan bawa balik semua sebanyak mana kegiatan hidup kita atas dunia. Jauh daripada umur kita akan balik sampai mati, kita bercakap gapo, kita berjual gapo, kita beli gapo, kita syarah gapo, kita buat gapo dalam gelap, ko dalam cerah, ko tengah ramai, ko tengah orang, semua Allah Taala lambok belaka. Ketika tu di pada mahsyar. Mahsyar makna tempat itu. Pada mahsyar makna tempat Tuhan lambok, Tuhan ipu segala kegiatan kita. Hak kita semaya, hak kita menego, hak kita makoh, hak kita gapo, semua ada belaka di pada mahsyar. Ketika tu kan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika tu bila tengok belaka, maka dalam ramai-ramai hak menengok ni ada hak kafir. Dah hak kafir kata buat, ya laitani kuntu turaba. Allah, kalau aku jadi tanah, tak jadi orang apa senang. Ada arah nasib aku tadi ni itu jadi orang, tak jadi tanah. Kalau jadi tanah tak ada apa, tak ada soal jawab, tak ada gapo semua, tanah kat tanah, tak ada apa. Bukan kalau lembu kan lembu. Lembu kubal Nabi kata di akhirat kelak. Lembu kubal ayat itip gapo di akhirat kelak, Tuhan periduk pula. Dan sebanyak mana lembu-lembu hak jahat duk tanduk orang gapo orang tu, hak dogo tu pula, hak patah tanduk pula. Teguk dia balik pula. Dia segok, dia tanduk, beti-beti sama padan dengan hok lembu ada tanduk, segok dia. Apa tu Tuhan mati, ada jadi begitu dia. Jadi baja tanduk dia panggil di akhirat dulu. Baik lembu, baik kobra, baik gajah, rimau, gapo semua hok mana jahat-jahat tu tanduk sama-sama dia di atas dunia ni akhirat kelak. Tuhan pergi hidup balik, hok kena tanduk tu tanduk balik pula hok menanduk ni. Bah sesah habis ci, mampu tinggallah orang.
Ada kafir, ada mukmin, ada munafik kalau panggil. Jadi orang kafir ketika tu dia sebut ya laitani kuntu turaba. Allah, kalau aku tak ada niat jadi tanah pun sebenarnya. Tapi tak ada lah aku jadi orang. Jadi benda-benda gini para hadirin semua. Benda ni benda nak ubah tak boleh. Ini ketah kerja tetap Allah Taala akan buat. Sebab itulah kita nak bebas taruh mana pun bebas dalam kawasan tu. Dalam lekai yang ia telah tak. Nak berniaga lah, nak berpolitik lah, nak gapo, nak bini, nak beranak, nak bercerai, nak totok tikai pun boleh. Tapi jangan lari daripada lengkaran yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Itu dia. Tak ada atas dunia ni. Hak bebas lepas tanggung tak ada. Negeri kita, negeri orang pun, negeri Amerika mana sekalipun hak sebut kata demokrasi, bebas lepas berapa tu, semua sekali mengaku kebebasan ni tidak 100%. Kena ada peraturan tertentu. Itu dia baiklah. Illal mustadhafina min kecuali tu yang kata orang yang benar-benar lemah. Baik lelaki, baik puan, baik budak-budak. Lelaki yang tak nak kira dan nak melawan tak boleh. Tua sangat ke, tak tahu berdoa ke. Wal wildan wan nisa, dan perempuan yang memang tidak ada daya upaya. Ketika tu faulaika asallahu an ya'fu anhum. Ketika itu boleh jadi, asallahu boleh jadi Allah Taala maaflah pada orang ni. Orang puan yang boleh jadi lemah sungguh, orang lelaki tua yang lemah sungguh, budak-budak yang tidak mempunyai daya upaya memang sungguh-sungguh, ketika tu Tuhan boleh jadi maaf kesilapan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah Taala memang suka maaf kesilapan orang, lagi suka mengampuni dosa orang. Sebab itulah Quran ni kena baca semua. Tiap-tiap lepas maya sepipi ke setengah pipi ke biar dari pagi ke sekali malam ke sekali baca sama. Bila kita baca Quran tu makna kita bertemu hak benda-benda baru. Dia boleh jadi kita tak jumpa lagi. Dan habis tak ada saya kalau kita bertemu dah pun kita mengingati balik benda-benda yang boleh jadi terlupa. Hak nak baca surat khabar, hak nak baca majalah, hak nak dengar TV, lah tapi hak ni asas. Quran ni asas. Sebab tu kita nak mengajar kitab, kalau nak mengajar apa-apa, ajar dirilah. Tapi jangan lari daripada Quran. Kalau lari pada Quran, maka hari ini kita orang panggil terlepas jalan kata. Akhir sekali kita tak berjumpa, tak nak balik pangkal jalan tak boleh, jauh sangat. Wa kana Allahu afuwan ghafur. Kemudian Tuhan sebut wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Tadi Tuhan marah pada orang yang rela kena tindas, rela kena halal. Boleh jadikan orang ni duduk lagu tu bimbang takut susah bila berhijrah. Bila pergi komplainah ke atau bila mari dalam golongan Islam ke susah. Potong subsidi lah, kena tukar nak berapa. Tu kata wa man yuhajir fi sabilillah. Mana-mana orang berhijrah kerana Allah, di jalan Allah. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Dia akan bertemu di muka bumi ini rezeki yang banyak dan luah litar tu kata. Orang duduk berasa susah temu ya. Tapi kalau mu hijrah sungguh tak serupa dengan hak mu duk agak tu. Kita baca surat khabar 4-5 hari ni. Pemimpin tanah air kita pergi ke Sudan. Bila balik ke Sudan tu dia buat kenyataan, dia kata, tak serupa dengan hak orang duk wayak. Itulah buahnya. Di Sudan kata dia, orang Eropah duk wayak. Sudan ni pengganah lah, Sudan ni ekstrim lah. Tak serupa. Pak wartawan pula ulah panjang mengenai Sudan. Sudan sebagai negeri yang sukar dipahami. Dia wayak. Sudan ni sebuah negeri yang layak didiami oleh manusia. Tak ada berlaku kecurian, tak ada berlaku ropokan, tak ada berlaku apa. Tak serupa dengan hak orang Eropah wayak. Hak orang Eropah wayak begini. Jadi hamba kata, Islam pula gini lah weh. Kau demo sendiri mengaji Islam ni tak serupa dengan pocik-pocik demo di Eropah wayak ni. Bos demo di Eropah wayak Islam ni gamah, Islam ni ekstrem tu, demo berkata lagu tu kerana demo tak baca sendiri. Demo duduk dengar orang. Cuba baca sendiri, ambil Quran sendiri, ambil hadis sendiri, baca sendiri fiqh, baca sendiri tauhid. Tak serupa dengan orang Eropah duk wayak. Jadi begitu. Ya susahnya tak baca gapo Quran nak baca tak reti nak baca Quran. Duk dengarnya yes no alright thank you. Ni dengan siang malam pagi. Susah. Apalah susah tu dah peluang kita boleh pahala. Kalau pakai Islam berlaku kita nak berdakwah apa payah. Gitu kan. Tak boleh pahala dakwah.
Di mana ada susah, di situlah kita boleh bergerak. Situlah pahala banyak. Makin berat kita mengikut kerja dakwah, makin banyak pahala di akhirat kelak. Dan orang lagu ni bila kita biar dengar dia bercakap, dia tak aja sebut pahala dosa tak ada. Kalau ucapan tak ada dosa pahala syurga neraka tak ada. Kerana orang Eropah tak sebut benda tu. Dia tak sebut benda tu. Nabi Muhammad sebut pergi, tapi bah dia tak sebut. Kita pergi ke Sudan, nego dengan Sudan. Atas anuk dah di sekolah Sudan, ramai dah kita atas. Anuk budak-budak Melayu, budak-budak Opah ni, duduk mengaji Sudan lama dah. Dia baru pergi, baru tahu. Jadi kita ada turut punggung orang yang tak tahu. Kita yang tahu, tak kemalu. Kalau dekat nak mati, Tuhan tanya, apa dia turut punggung orang tak reti? Kita jawab mana? Mung boleh reti, mungkin dia turut punggung orang tak reti. Lagu mana boleh jawab? Dia jawab mana? Marah tadi semua disebut juga dalam wartawan tu. Sudan ni tepat pusat tasawuf. Dia memang Sudan ni gambar pun ada dari sahabat tu. Gambar Presiden Sudan mari ke Malaysia hari tu. Dia Presiden Sudan nak pergi jumpa dengan dia, pergi pejabat dia. Pejabat dia dengan pejabat Ambo tu jauh. Macam pejabat Ambo. Walau belah mana kita berjimat, belah berjimat Kelantan. Pejabat dia tu punya kapek, cariknya, pakaian dia tu. Pakaian Presiden Sudan tu serupa dengan pakaian ni hok pekerja elektrik lah, pekerja TMB. Baju biru muda kata hati serupa dengan kerja duduk buka tiang elektrik kampung aku. Pakaian Presiden Sudan. Pakaian kemasan dia jubah serban putih, lepas tu kain serban dia sakut tak kepala baru dia sabar. Ni pakaian Presiden dia. Gambar tu dia mai ke Malaysia. Ni orang tasawuf. Dia ambil dengan ucapan dia, budak-budak kirim baru ni. Ucapan dia tu penuh dengan puji Tuhan, puji dengan berapa semua sekali. Azza jaruka wa jalla sana'uka ni. Ambil dengar doa ni, wirid pagi ni, gemula hayah lagi. Gemula hayah ni terlibat dengan tasawuf banyak. Azza jaruka wa jalla sana'uka ni ucapan Presiden Sudan. Presiden kita dan ketua kita tak bunyi selawat Nabi sekali abu. Belah mana kita nak turut punggung dia. Turut punggung di dunia ni automatik akan turut punggung pula di akhirat tu. Automatik dah gitu. Kena ingat molek, kena pilih-pilih saya. Turut punggung orang mana di muka dunia ni automatik akan turut punggung pula di akhirat tu. Tu kata, oh dia ni turut punggung dia tu. Sudah. Ingat benda-benda gini. Jadi sebab itulah seboleh-boleh kita dakwah. Kita dakwah dengan cara baik, cara berapa. Dengan cara demonstrasi Indonesia ni ambo. Kita nak kata pun takut kecil hati budak-budak tu. Tapi mana kita sini tak usah demonstrasi lah. Kita ada mengundi. Hari pilihan raya tu kita demonstrasi. Jujur. Pakap-pakap belakang. Pakap-pakap kuliah belakang. Tak ada tumpah darah. Tak ada belakang belakang. Kena boleh. Ambo kalau boleh orang rakyat. So, bahawa Islam ni salah. Cukup dengan hujah belakang. Dengan Islam tak sih. Ambo ya sok-sok muda. Kalau dia mau boleh royak kawan bahawa Islam ni salah. Dari segi akidah salah, dari segi muamalah salah, dari segi jenayah salah, dari segi munakah salah. Kawan tak sesat Islam. Tapi kalau lagi dia mau tak boleh royak kalau salah, kawan nak tinggal kawan. Kawan nak tinggal tak boleh. Dia mau tak terima tak betul. Biar ajalah pada kita ni target. Kerana kita ni bukan bahasa jenis jalan bawa kaki tak. Manusia ni bergerak target tertentu. Dia target tak boleh ubah. Targetnya mati. Manusia bergerak ni atas dunia walaupun nego aku go tapi tuju satu je iaitu lubang kubur belakang. Raja pun masuk lubang kubur, rakyat kapur masuk lubang kubur, hak kaya, hak jahil, hak gapo politik, MB, Esko, PM, gap semua masuk lubang kubur belakang. Target tu so. Dia masuk lubang kubur ni dia pun malaikat dulu. Belum pada masuk lubang kubur, malaikat tanya, "Mu buat gapo? Hidup gapo tamu kau ni?" Ni barang bukan orang sains royak, bukan orang teknologi royak, Tuhan royak. Kalau orang sains royak boleh jadi berubah fikiran dia. Orang sains ni buat satu teori, boleh 4-50 tahun, berubah. Mai teori lain pula, berubah semua pun. Hak ketenteraan, apa saja pun berubah sama teknologi. Tapi Tuhan dia tak berubah. Jumpa dengan malaikat belum pada mati mesti masuk ayat. Lepas pada masuk ke kubur kena soal pula. Pada masyarakat kena soal pula. Nak nyapa kau syurga ni berapa lapis? Tu soalan. Bukan senang bukan ni. Batu bagi orang berani kat tengah malam buat bangun doa apa semua sekali tak sedap duduk. Kerana apa? Kerana kenyataan-kenyataan daripada Allah Taala yang tak dapat diubah sekali-kali.
Baik. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Mana-mana orang keluar daripada rumah dia dengan keadaan niat dia hijrah kepada Allah dan Rasul. Summa yudrikul maut, kemudian mati tengah jalan kepada faqad waqa'a ajru Allah, maka sungguhnya pahala tetap diterima oleh Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Taala sangat-sangat suka mengampuni dosa hamba-Nya. Mana-mana orang yang berhijrah daripada Allah, belum lagi siapa ke matlamat dia, tiba-tiba mati tengah jalan. Tuan kata apa? Aku jamin pahala dia, aku jamin atas aku. Ini pusing. Jadi dari segi membimbang takut tempat menghijrah tu susah pun, dah aku jamin bahawa dia siapa hijrah di sana enggak duduk sendiri ni. Begitu juga kalau mau mati tengah jalan pun aku jamin pahala. Jadi pahala, kataan pahala ni mesti disebut-sebut selalu. Kita kena ingat pahala. Kerana pahala apa yang disebut sama pahala ni? Duit. Orang meniaga ayam pagi hari jalan Pulau Melaka tu pukul 4 pagi kereta. Tanya berapa dia pukul 4. Tu pergi ayam tadi. Nak tidur tak boleh malam tu. Bimbang takut pukul 4 ni terlepas. Orang tu terlepas orang ni. Jadi kalau kita cari duit, nak cari duit tu pukul 4 pagi hari lagi bangun dah. Nak cari pahala apa kita juga para hadis semua. Pagi hari kita bangun. Ada kerja bahasa kerja start pukul 7. Ada bahasa kerja start pukul 4 malam. Hak kerja pukul 4 malam ni sembahyang tahajud, doa, gapo semua. Ini kerja dapat pahala. Hak kerja pukul 8 masuk pejabat kedai dapat duit. Semua ya. Duit perlu atas dunia, pahala perlu di akhirat tu. Pada orang tak fikir pahala ni, supaya orang tak percaya mati, supaya orang tak percaya pada akhirat. Orangnya orang Melayu, agamanya Islam. Pas tak percaya ke pahala ni. Apa arti itu menandakan bahawa ada tak kena dari segi didikan kita, terbiak kita tak betul. Wa idza darabtum fa tadbiru tayakan. Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wasallam. Kita doa sikit para hadirin semua, doa apa ni kemarah kita lah, ujian kita ni apa tupuk jadi, dan doa minta ujian ni supaya sebuah kita lah. Jadi jangan berhenti setepat, jangan mana-mana pun kita berdoa, kita apa ni pas sembahyang mana pun kita sembahyang khaf pun boleh, sembahyang sama-sama boleh. Jadi kita doa auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta bina ghafara. Wahai Tuhan, kami minta ampun daripada kamu, kerana kamu suka mengampuni, sangat suka mengampuni dosa kami. Allah fa'arsilis sama'a alaina midrara. Hai Tuhan, tolonglah beritahu pada langit kamu supaya langit kamu menurunkan hujan dengan lebatnya. Wa amiddana bi amwalin wa banin. Hasil daripada hujan itu hendaklah kamu beri pada kami harta dan anak pinak yang segar. Waj'al lana jannatin waj'al lana anhara, dan jadilah untuk kami kebun-kebun yang subur dan juga anak-anak sungai yang mempunyai air. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jaffaz zar'u wa halakad dar'u. Wahai Tuhan, segala tanaman menjadi kecut, menjadi layu. Wa halakaz zar'u wa halakad dar'u, dan mati segala binatang-binatang yang merayap di muka dunia hasil daripada kemarau. Fa'awisna al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Oleh itu wahai Tuhan, tolonglah turun pada kami hujan, dan jangan sekali-kali kamu jadikan kami orang berputus asa daripada nikmat-Mu. Allahumma ghaithan ghadaqan sahhan mubarakan fi. Wahai Tuhan, kami mohon daripada kamu hujan yang benar-benar memberi pertolongan kepada kami, yang lebat dan penuh dengan berkat, min ghadararin wa la dar, dengan tidak ada sebagainya menenggelamkan tanaman kami dan menyusahkan kami. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Wahai Tuhan, janganlah kamu ambil salah daripada kami terhadap kelakuan yang dibuat oleh golongan-golongan yang bodoh daripada kami. Inha fitnatuka tudillu biha man tasha. Sesungguhnya ini adalah percobaan kamu yang kamu membesarkan orang tertentu dan memberi hidayah pada orang tertentu. Anta waliyuna, wahai Tuhan, kamulah penjaga kami dan pengawas kami. Ighfir lana warhamna, maka tolong ampun dosa kami dan tolong beri rahmat pada kami. Innaka antal ghafurur rahim, kerana kamu Allah yang suka mengampuni. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina. Wahai Tuhan, jadilah kami ini orang yang berminat dengan sembahyang sampai pada anak cucu kami. Wa taqabbal minna, tolong makbul doa kami. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan, berilah kepada kami dunia ini bahagia.
wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga bahagia. Wa qina azabannar. Peliharalah kami daripada azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.